Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نوينا التعليم والتعليم وتذكر والتذكير ونبر الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله تعالى أن يرضيه. في إسناده سعيد بن مرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة اليماني وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ولعله صح عنده من طريق آخر. وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم لفظه فثبت أصل الحديث ولله الحمد. وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على صحيحين وقال حديث صحيح الإسناد. ووقع في رواية أبي داود وغيره وبمحمد رسولا وفي رواية الترمذي نبيا فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث إلى آخره. Baik tuan-tuan, kita nak sambung bacaan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi. Cuba tengok muka surat 134, paragraf yang ke-216. Ya. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Thawban radhiyallahu ta'ala anhu. Ni nama sahabat Nabi Thawban ni. Thawban inilah yang digelarkan sebagai safinah atau kapal. Jadi ketika perjalanan di dalam rihlah musafir dan sebagainya, dia badan dia besar. So dia lah orang yang membawa barang-barang berat, beg-beg ke apa, benda-benda barang kotak-kotak, berat-berat besar-besar ni, dia yang tanggung. Sehingga dinamakan sebagai, digelar sebagai safinah, kapal. Macam mana kapal mengangkut barang, macam itulah Thawban tadi ni, dia berkhidmat kepada kawan-kawan yang lain dalam perjalanan, tolong angkat barang-barang yang berat dan sebagainya. Sahabat Nabi bahkan dikatakan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah satu hari ketika mana sedang dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pandang Nabi itu, tiba-tiba dia menangis, keluar yang mata. Lalu Nabi pun nampak yang dia sedang menangis. Nabi tanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Thawban? Maka jawab dia, ya Rasulullah, di dunia ni kami boleh lagi bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Rasulullah, boleh tengok wajah Nabi, boleh pandang tubuh badan Nabi, boleh mendengar suara Nabi, boleh salam peluk Nabi SAW. Tapi di akhirat besok tentulah tak sama. Tentulah Nabi berada di syurga yang tinggi, kami tak tahu lagi berada di mana. Maka menangis mengenangkan kerana tidak dapat untuk bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Aduh, ketika itulah Nabi mengatakan, antaranya Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dia kasihi dan dia cintai. Jadi tuan-tuan, hadis ni antara hadis yang sangat-sangat menggembirakan.
hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini Nabi tegas menyatakan seseorang itu besok akan bersama-sama dengan orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai. Sehingga kan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tidak ada nilainya pada mereka, itulah tidak ada nilainya, tidak ada keseronokan, tidak ada kegembiraan sekalipun dapat masuk ke dalam syurga kalau tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat memandang wajah Rasulullah, itulah nikmat yang paling besar yang mereka rasakan, iaitu lebih besar daripada dapat menduduki ataupun dapat mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi syurga ni bagi mereka kalau tak ada Nabi, tak ada nilainya. Seolah-olah sampai begitu sekali lah, tak seronok nak duduk dalam syurga kalau tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan bukan hanya kepada para sahabat sahaja, dia tuju terus kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut al-mar'u, seseorang itu siapa sahaja di kalangan umat baginda alaihi wasallam akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau Nabi yang dicintai, maka insya-Allah mudah-mudahan besok kita akan dihiburkan dengan baginda, mudah-mudahan. Tapi nak menyintai Nabi tuan-tuan bukan perkara yang senang. Udahlah Nabi pun kita tak kenal, sunnah Nabi pun jarang kita lihat, sirah Nabi pun kita tak tahu, keturunan Nabi pun kita tak ingat. Kalau tanya nama tok nenek tok Nabi pun kita tak tahu dan sebagainya. Sebab itu saya pernah katakan dulu, wajib bagi kita ini untuk memiliki satu naskah buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil buku sirah sampailah sebesar-besar ensiklopedia bergambar, kertas licin, cantik, elok, gambar berwarna dicetak dan sebagainya, dengan harga yang lebih kurang 100 mungkin 200 ringgit yang boleh kita mampu belilah, berbanding dengan 200-300 yang kita bayar untuk entertainment lah sebulan. Internet 100, Astro 100 lebih 200. So campur main dah 200 kat 300 dah sebulan, kali dengan 12 ni tak ribu. Kalau untuk benda yang seronok suka boleh kita habiskan untuk 1,000-2,000 ringgit dalam setahun, kenapa untuk benda yang berfaedah ukhrawi kita, duniawi kita, tak boleh kita dapatkan dengan harga 100-200 yang tahan selama-lama, selagi mana buku tu elok boleh pakai dan boleh kita warisi kepada anak-anak kita pula. Bayangkan anak-anak kita buka buku tu, tengok ada gambar, ada nampak pakaian Nabi dah, ada kan, tongkat Nabi dan sebagainya, ada gambar-gambar peninggalan artifak, peninggalan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi sejak kecil lagi kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar satu tausiah disampaikan oleh seorang ustazah, tapi dalam internet lah, dengan suara sahaja. Dan dia sebut yang menjadi cita-cita utama kepada ibu dan bapa, ibu-ibu dan ayah-ayah, orang-orang di Tarim Hadramaut tu, bukan cita-citanya bukan anaknya nak jadi doktor, tidak. Bukan anaknya jadi engineer, bukan anaknya jadi apa kita kata mengaji universiti tinggi-tinggi, tidak. Tapi cita-cita yang paling utama adalah nak anaknya tadi ni setidak-tidaknya boleh dan dapat sekali bermimpi melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau nak macam tu, sedari kecil lagi sudah ditanamkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita juga bolehlah untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita latih untuk menyayangi dan juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya jalan tuan-tuan untuk mendapat kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain tuan-tuan. Hanya tariqah Muhammadiyah, syariat Muhammadiyah, manhaj Muhammadi untuk sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, sahabat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi," sesiapa yang berkata pada petang harinya, "Raditu billahi rabba
wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Kana haqqan, maka adalah haqqan 'ala Allah ayyudhiyahu, adalah hak, menjadi satu hak ke atas Allah Ta'ala. Allah itu maksudnya wajib ke atas Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak ada satu perkara yang mewajibkan. Tak ada. Tak ada sesuatu pun yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang i'tiqad Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala wajib berbuat yang aslah, yang terbaik gitu. Allah Ta'ala bila dia timpakan, dikenakan sesuatu, berbuat sesuatu, maka dia wajib berbuat yang aslah, yang lebih baik, yang lebih banyak manfaat dan faedahnya kepada manusia. Itu ketika didebat oleh Abu Hasan Asy'ari kepada bapa tiri dia tu, tentang 3 soalan tu. Ketika ditanya kepada orang tua, dia tanya kepada bapa tiri dia yang bermazhab Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i, Syekh Mu'tazilah di zamannya, tentang 3 orang manusia yang berhujah dan berdebat dengan Allah Ta'ala. Ni buat orang kata buat anggapan sahaja, sebab nak berdebat dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala wajib berbuat sesuatu yang aslah, yang lebih baik, yang lebih berfaedah. Artinya kalau Allah Ta'ala buat satu tu yang tak berfaedah, itu tak boleh, sebab wajib ke atas Allah Ta'ala, kata mazhab Mu'tazilah. Gitu. Jadi apabila seorang lelaki kata kepada Allah Ta'ala, kenapa saya dimatikan dalam keadaan kanak-kanak? Gitu contohnya. Si kanak-kanak, seorang lelaki yang mati waktu kanak-kanak, tanya Allah, kenapa saya dimatikan sebagai kanak-kanak? Maka kita kata Allah Ta'ala akan jawab. Ini jawapan Abu Ali Al-Jubai. Dia kata Allah Ta'ala akan jawab, karena itulah yang terlebih baik dan bermanfaat bagi kamu. Karena sekiranya kamu dimatikan sehingga dewasa, niscaya kamu akan berbuat maksiat, dibuat dosa, maka mati dalam keadaan buat maksiat. So yang lebih baik bagi kamu mati sebagai seorang kanak-kanak. Kau tanya pula, kenapa dia dimatikan sebagai seorang dewasa? Si A, saya mati kanak-kanak, dia mati sebagai orang dewasa. Itu yang lebih baik baginya, kerana dengan usianya yang panjang, dia beramal, beribadat, buat kebajikan dan sebagainya, maka dia gunakan usianya yang panjang tadi untuk berbuat kebajikan. Maka ditanya dia buat Asy'ari yang ketiga, bagaimana kalau seorang lelaki yang mati kufur? Tanya kepada Allah Ta'ala, kenapa saya mati dalam keadaan kufur? Abu Lahab contohnya, yang mati tak beriman. Apa jawapan Allah Ta'ala? Ketika itu Fabuhita Abu Ali Al-Jubai, terdiam, dia tak tahu nak jawab apa. Apa aslahnya yang dimatikan? Apakah faedahnya dimatikan Abu Ali Al-Jubai? Dimatikan Abu Lahab dalam keadaan kufur? Ketika itu Al-Jubai tak tahu nak jawab apa. Maka itulah perdebatan yang berlaku, yang jadi detik perpindahan Abu Hasan Asy'ari selepas 40 tahun berada di dalam mazhab Mu'tazilah, dan beliau meninggalkan mazhab tersebut dan mengasaskan akidah berteraskan kepada kalamullah Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalam-kalam salafus salih. Itu nanti kita bicara lain. Cumanya di sini ni, kana haqqan, adalah haqqan, menjadi hak ke atas Allah Ta'ala ayyudiyahu, untuk redhakan kepadanya. Jadi adakah wajib? Tidak. Sebenarnya hadis ini serta kata, maka sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan meredai seseorang yang mengucap kalam ini. Jadi nak bagi tahu, nak cerita kata betapa Allah Ta'ala sangat-sangat meredai, mengasihi dan juga suka dengan ucapan yang sebegini, maka dia main dengan sirah seolah-olah menggambarkan benda itu sesuatu yang fardu, yang haqqan 'ala Allah, hak ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kana haqqan, kecuali benar-benar Allah Ta'ala akan ayyurdiyahu, akan meredhakannya. Ya, Allah Ta'ala akan meredhakan hambanya tadi ini. Redha dengan apa, tuan-tuan? Apa yang diredanya? Artinya di dunia dijadikan si hamba tu redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala.
di akhirat besok sudah tentu Allah Ta'ala akan meredainya dengan membawa si hamba tadi ini masuk ke dalam rahmat dan kasih sayangnya, diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia mendapat redaan Allah Taala, di akhirat juga dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ucapan apa ni? Raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah Taala sebagai Tuhan aku. Macam mana kita nak redha Allah Taala sebagai Tuhan kita kalau kita asyik mengumut dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan, mulut kita ucap, hati kita juga perlu memahami apa yang kita ucapkan. Di samping kita melatih dia, sebab tu ucapan yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca ni tuan-tuan, kesemuanya membawa kepada satu ya tuan-tuan, iaitu kepada tauhid. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Taala sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan aku. Artinya apa? Segala apa yang Allah Taala tentukan yang berlaku di atas muka bumi ni kepada aku, contohnya, semuanya kita terima dengan redha. Sambut dengan penuh kesyukuran, dengan penuh keredaan, sabar di atas segala pujiannya, syukur di atas segala pemberiannya yang kita suka dan sebagainya. Maka ketika tersebut kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang nak cakap, senang tuan-tuan, tapi kita nak buat sebetulnya satu yang cukup berat. Kalau benda tu baik, benda yang baik menimpa kita, naik pangkat ke, dapat gaji, tambah gaji ke, boleh benda-benda yang baik dan sebagainya, tentulah kita sebut redha lah gitu. Tapi kalau dapat satu benda yang memuji, satu benda yang pada kita benda tu tak elok dan tak baik pada pandangan kita, berapa ramai orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sebegini rupa. Susah tak? Ya, memang susah. Tapi bila mana Nabi ajak kita zikir macam ni, bila kita baca dan kita fahami raditu billahi rabba, kita yakin dan faham, kita pasti bahwasanya setiap yang dibuat oleh Allah Taala, setiap yang ditentukan oleh Allah Taala berlaku, pasti perkara tersebut ada kebaikan dia, pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, yang baik maupun yang tidak baik pada pandangan kita. Sebab sesuatu yang datang daripada Allah Taala pasti dia yang baik dan elok. Wa bil Islam dina, aku redha Islam sebagai din, sebagai agamaku, sebagai sistem untuk aku hidup. Din, tuan-tuan, yang ulama-ulama kita definisikan secara sederhana tu, hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai panduan bagi mereka menjalani kehidupan di atas muka bumi ini supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan kejayaan yang abadi di akhirat. Itu din. Itulah agama. Jadi dia adalah sistem yang merangkumi, mengandungi undang-undang, hukum-hukum yang merangkumi sistem kepercayaan, sistem perundangan, sistem nilai yang kita sebut hari ini ni. Syariahnya, akidahnya, tasawufnya, akhlak dia, tazkiyah nafsinya yang kita sebut tu. Jadi dia adalah satu sekumpulan hukum yang diturunkan oleh Allah Taala melalui yang diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita menjalani kehidupan seharian kita di atas undang-undang dan juga hukuman tersebut. Hukum-hukum yang diwajibkan, yang disunatkan, yang diharuskan, yang haram kita jauhi, yang makruh kita cuba elakkan dan sebagainya. Jadi bila kita jalani hidup kita di atas hukuman tersebut, atas undang-undang tersebut, ketika itu kita adalah redha dengan Islam sebagai agama kita. Kita terima dia itu sebagai agama kita untuk kita jalani kehidupan. Yang mana tujuan diturunkan hukuman dalam undang-undang tersebut yang kita namakan din tadi ni, setengah orang sebut sebagai sistem kehidupan atau sistem hidup, itu untuk kita mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia. Artinya kalau kita bahagia bukan di atas jalan Islam, itu bukan kebahagiaan yang hakiki, kan? Nah, kalaupun kita kaya tapi dengan jalan yang haram, dengan jalan yang tidak betul, tipu elak, rasuah, penyalahgunaan kuasa, itu
makan harta orang dengan cara yang tidak benar, riba, judi dan sebagainya. Walaupun kita kaya, hakikatnya kekayaan tersebut tidak pernah membawa kebahagiaan. Bahkan seluruh kekayaan yang kita miliki itu, yang kita himpun, besok akan dipulangkan balik dalam bentuk azab ke atas diri kita, yang membawa bencana kepada kita. Setiap sen akan dinilai, tuan. Setiap sen akan dinilai, akan dihisab. Itu yang Sayyidina Ali mengeluh tu. Oh, mengeluh dia, tuan. Dunia. Halaluha hisab, haramuha adab. Dunia ni yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. So kalau azab memang teruk dah. Kalau hisab pun teruk, tuan. Dikira satu. Siapa pernah kena audit kewangan, dia tahu lah. Yang pegang finance, yang pernah kena audit kewangan, dia tahu lah. Kalau orang namanya audit, kalau tak cukup susah hati. Bayangkan LHDN hantar main, kita hantar bil, kita buat apa tu, isi form tu kan, borang apa LHDN tu hantar bil, dihantar main balik, kita beritahu kata kita mohon ribat sekian. Ada ni dah. Ada resit ke dah pembelian barang kita dah bawa tu. Pembelian barang sukan, ubat-ubatan yang kita boleh beli balik, resit pengajian. Ada bayar resit pengajian, sambung ngaji master contohnya. Dia minta balik hantar kopi cukup lah, ataupun pergi ke pejabat LHDN yang boleh terdekat dengan tempat anda, tunjukkan resit tu. Mau berpeluh kita dah nampak mata dah. Mana pernah kita simpan resit tu? Itu baru audit di dunia, belum lagi audit di akhirat. Nah, jadi jalan yang paling selamat ialah Islam dinah. Barang siapa yang redha maksudnya apa? Terima segala hukum dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang senang. Tunduk dan patuh kepada apa yang ditentukan oleh Allah Taala, tanpa sedikit pun kita mempersoalkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah ada. Hari ini kita lawan. Berapa ramai orang yang mempersoalkan hukum-hukum Allah SWT yang jelas-jelas. Kita bukan bicara benda yang khilaf, tak. Benda yang khilaf tak apa lah, biar hak khilaf ulama tu. Ni benda hak jelas-jelas ni. Haram, judi haram, pendedahan aurat terbuka haram, wajib solat, minum arak, zina. Yang benda-benda yang ulama seluruhnya sepakat mengatakan benda tu Allah haram, hak ni Allah Taala mengatakan wajib. Yang sepakat kata wajib, yang sepakat kata haram. Itu pun kita tak mampu nak junjung. Itu pun kita dah berbahas dengan berbagai bentuk alasan-alasan yang kita beri. Di mana kita nak katakan raditu bil islami dina. Jadi memang senanglah kita nak ucap di mulut tuan-tuan, tapi hakikat untuk kita redha bersungguh-sungguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan raditu, aku redha dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Maksudnya kita menerima nabi ni tuan-tuan ialah lelaki, seorang manusia lelaki lah, yang diwahyukan dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau dalam kita punya definisi yang masyhur tu yang kita selalu guna tu, walam yu'man bitablighi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tertentu kepada orang lain. Itu nabi kita. Jadi apabila kita menerima redha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi, artinya apa? Kita redha dengan baginda Nabi Muhammad atas segala apa yang baginda sampaikan kepada kita. Gitu. Segala yang Nabi sampaikan, segala yang Nabi beritahu. Kadang-kadang otak kita tak diterima kan? Apa yang Nabi bawa-bawa tu. Apa yang Nabi buat. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik, akhlaknya baik, perlakuannya baik. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad ni seindah-indah, semulia-mulia, seagung-agung makhluk dia. Maka hai'ah Nabi itu tuan-tuan, diri Nabi, keadaan Nabi itu adalah yang paling baik, yang paling mulia. Tubuh badan Nabi ni tuan-tuan, kata ulama, kalau nak cari tubuh badan yang elok dan cantik, nak letakkan garis
nak letakkan panduan mana yang kata cantik itu macam mana, tengok Nabi. Baca Syama'il Muhammadiyah, tengok macam mana bentuk rambut Nabi, macam mana bentuk rupa Nabi, macam mana bentuk tubuh badan Nabi, macam mana cara Nabi jalan. Itu hai'ah yang paling cantik. Rambut Nabi, janggut Nabi, dada Nabi, tangan Nabi, kaki dia ke, lengan dia ke, kulit dia ke, rupa dia, hidung dia, mulut dia, janggut bibir dia, sebagainya. Nak cari rupa paling indah cantik, itulah dia. Sebab apa? Sebab ini adalah seindah-indah kejadian, seindah-indah makhluk yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi kejadian. Kalau akhlak, nak cari akhlak yang paling cantik dan elok, nak cari tahu akhlak Nabi. Akhlak Nabi bukan indah, bukan cantik, kan? Dia akhlak penentu kepada indah ataupun cantiknya akhlak itu. Itu yang Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala kata, wa innaka, sesungguhnya engkau yang Muhammad, la'ala, demi di atas akhlak yang agung. Allah Ta'ala tak kata sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang indah. Allah Ta'ala tak kata engkau memiliki akhlak yang tinggi. Dah. Dia kata engkau di atas akhlak yang tinggi, yang agung, yang besar. Maksudnya Nabi itu sebagai penentu kepada akhlak yang mulia. Kalau orang yang akhlak Nabi kita tahu, dia seorang yang amanah, kata kita. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang kita kata dermawan, suka derma dan sebagainya. Dia seorang yang benar dalam percakapannya. Nabi bukan benar dalam percakapan. Nabi dah penentu kepada sesuatu percakapan yang benar, betul. Nak cari macam mana dia katakan cakap yang benar tu, ini dia. Kriteria dia sini. Nak cari yang mana dikatakan sifat amanah dalam hidup tu, ini dia. Inilah penentu dia. Inilah hakimnya. Inilah kriteria dia, ciri-ciri dia. So jadi akhlak Nabi itu penentu kepada akhlak yang agung. Dia bukan memiliki akhlak yang agung. Dia adalah di atas akhlak tu. Dia penentu kepada akhlak yang agung. Itu dari segi akhlaknya, tuan-tuan. Kalau hai'ah keadaannya, cara dia bergaul, cara dia duduk, cara dia berjalan, cara dia berpakaian, cara dia bercakap dan sebagainya, seluruh hai'ah Nabi itu adalah cara yang paling baik dan indah dan mulia. Dunia wa ukhrawiyah. Duniawiyan wa ukhrawiyah. Sama ada dari segi keduniaan ataupun ukhrawi. Cara Nabi tidur, dikatakan cara yang paling sihat, paling baik, di samping mendapat ganjaran pahala. Cara Nabi makan, cara yang paling baik dan paling sihat. Kan saya pernah cerita dulu, kan Van Damme tu tau, pelakon daripada mana tu, yang pelakon filem terkenal tu. Dia kata cara the Prophet Muhammad makan ni, dia kata benda yang dia makan dan cara pemakanan Muhammad ni, dia kata adalah cara yang paling sihat dan paling baik itu diamalkan. Dan dia beramal dengan cara yang macam tu. Tu orang barat tak? Saya ada jumpa satu keratan. Saya pun sajalah dah tengok bagus, saya screenshot ini. Sejauh mana kebenarannya Allah Ta'ala alam, tapi betul banyak. Ketika Napoleon Bonaparte pada tahun 1801 Masehi, setelah Napoleon pulang daripada Mesir ke Perancis, beliau mendapati negaranya kucar kacir dengan sistem yang dibuat oleh pemikir-pemikir gerakan pembaharuan yang tidak memberi apa-apa manfaat. Dia balik daripada peperangan di Mesir, dia dapati negaranya kucar kacir. Sistem sosial negara dia itu jadi keliru, kucar kacir. Jadi apa? Rakyat jadi susah. Orang miskin ditindas dan sebagainya, orang harap. Hidup tak senang. Kemiskinan, udahlah kerja tak ada. Tambah lagi dengan penyakit-penyakit lain dan sebagainya. Pasal apa ni? Pasal ahli-ahli pemikir buat sistem yang pada pandangan mereka baik dan elok, tapi hakikatnya bawa kemusnahan, kerosakan. Nanti berlaku. Tak beri apa-apa manfaat. Akhirnya dia apa? Dengan itu dia telah mengubah undang-undang bersandarkan kitab Syarah Ad-Dardir ala Matni Khalil. Ni kitab mazhab Maliki, ya kan? Imam Khalil dia buat satu
matan fiqh macam kita matan Abi Syuja' tu, pendek tu. Lalu disyarah oleh Imam Dardir. Imam Dardir terkenal lah antara ulama Al-Azhar. Dia bagi syarah Dardir ala matni Khalil. So dia susun balik sistem dalam negara dia tadi ni yang mengubah akar masalah dan membentuk kestabilan negara dari bab akad jual beli, akad perjanjian, muamalat, diplomasi, pertanian dan sebagainya. Muamalat sama Malaysia tu berdasarkan kepada fiqh mazhab Maliki. Fiqh mazhab Maliki main mana? Main bila Quran dengan hadis Nabi lah. Sehingga akhirnya negara dia jadi elok balik sistem kecil-kecil. Sama macam kita ada lah kan. Ketika berlakunya AIDS tahun 80-an. AIDS. So nak atasi masalah AIDS macam mana? Maka fikirlah cerdik pandai dunia ni. Cara nak atasi dia ialah apa? Guna kondom lah. Tuan-tuan, AIDS ni dia main selain daripada hubungan lelaki dengan lelaki, hubungan rambang lelaki dengan perempuan, tukar-tukar pasangan dan sebagainya. Dia tidak main daripada tu jarum, penggunaan jarum tu. Tapi penggunaan jarum ni tak banyak sangat, sikitnya. Yang banyaknya melalui hubungan yang menyimpang ni lah. Nak atasi masalah tu macam mana? Maka disarankan penggunaan kondom. Ni yang dipikir oleh cerdik pandai ni. Bila guna kondom, AIDS kurang lah. Tak kurang. Dia main masalah baru. Masalah anak long nikah tak. Boom, tahun 90-an meletup ni. Nu lempar anak di sana depan masjid dan disangkut dia depan gang rumah kita lah, buang di tempat hubungan sahabat, macam-macam tu. Pasal apa ni? Pasal kita gunakan sistem pemikiran manusia dan kita membelakangkan sistem Allah Subhanahu Wa Taala tentu. Jadi kecil-kecil habis semuanya. Ni, sebab tu bila kita beritahu kata kita redha dengan Nabi Muhammad, mestinya kita terima segala yang dibawa oleh baginda Nabi tanpa kita mempersoalkan apa yang Nabi sebut, apa Nabi kita. Sebab apa? Sebab dia main daripada wahyu Allah Ta'ala. Kalau dia main dari Allah Ta'ala, apa? Dia paling baik, paling sempurna. Tak ada satu ilmu, maklumat yang paling tinggi, paling bersih, paling mulia melebihi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kajilah tak mana pun. Perbahasan ilmu dan sebagainya, ilmu yang paling tinggi, paling bersih, paling benar, paling suci adalah ilmu wahyu. Tak ada. Kita buat kapal tenggelam kan? Ada. Kita buat kapal guna kira-kira ni tenggelam. Ada. Guna macam-macam kecanggihan, kena buat boom pecah. Nabi Nuh buat kapal nak ada kira-kira yang kita apa kan? Wasna'il fulka bi'a'yunina, buatlah kapal bi'a'yunina dengan pengawasan kami, kata ulama, dengan wahyu daripada kami, dengan panduan daripada kami yang ajar hang buat. Mana ada ilmu, mana ada teori cemedis, ada apa cari-cari ke adaraan, dia buat ikut yang wahyu Allah. Di lambung ombak 40 hari 40 malam, bumpah. Dalam banjir paling besar dalam sejarah dunia, tak ada pasal apa pun. Selamatnya lah. Bukan bawa manusia lah. Segala jenis makhluk ada di sana. Pasal apa? Pasal ilmu pembinaan kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah berteraskan wahyu. Ilmu kita buat kapal berdasarkan pengalaman kita, uji kaji kita buat. Betul ialah tak salah. Tapi ilmu kita ni ilmu manusiawi. Boleh jadi salah, boleh jadi betul. Kita cakap kira-kira kita tarani saja. Tiba-tiba main ombak besar, boom, dia hancur-hancur. Sebab Nabi Nuh buat kapal wahyu Allah Ta'ala. So mana sama ilmu wahyu dengan ilmu Allah SWT, ilmu manusia. Macam kita nah, manusia biasa dengan ilmu Nabi-Nabi, mana boleh kawan? Nabi-Nabi ilmu wahyu, diwahyukan dengan benda-benda yang kita tak nampak dan kita tak tahu. Sedangkan kita hanya ilmu yang kita tahu saja, yang kita pelajari, yang kita gali, kita dapat, kita belajar. Itu saja ilmu kita. Jadi mana mungkin kita nak lawan dengan Nabi Muhammad? So apa yang Nabi bagi tahu, walaupun pada pandangan kita peliknya, tak pernah jumpa macam ni. Kalau benda tu datang betul daripada Nabi, ikut saja. Sebab tidak pernah Nabi Muhammad salah dalam apa yang baginda ucapkan. Tak pernah Nabi salah dalam apa yang beliau berbuat, selama mana perkara tersebut diwahyukan kepada baginda. So sebab tu dia kata, aku terima redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi tentang riwayat ni.
macam mana pandangan ulama tentang sanad hadisnya dan juga riwayat-riwayat yang berlainan insya-Allah taala. Jadi hari ini kita ambil itu yang dulu yang baik dari Allah taala, salah mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.